Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melati kuntum tumbuh, melata sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulakan bicara, saya sembah pembuka kata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala, pada hari ini dalam konsep buat bicara hikmah bersama saya sendiri, kita akan berkongsikan ilmu yang mana kita ni sedar tak sedar setelah sampai ke episod yang terakhir, episod 13. Mudah-mudahan pengajaran yang akan kita simpulkan pada hari ini daripada slot hari ini yang berkenaan dengan harta, yang macam mana kita nak mengambil ibrah dan pengajaran daripada kisah-kisah yang mana Allah telah menggunakan harta daripada zaman dulu lagi, zaman lampau lagi. Harta berupa emas, mata wang, perak dan banyak macam. Kita tengok kisah Qarun, bukan calang-calang, sehingga kan anak kunci mangga itu sendiri perlu diangkut ataupun dibawa dengan beberapa ekor keledai. Ada dikatakan apa, beberapa orang permuda, sehingga mengatakan ada apa, 40 pemuda barulah mampu mengangkut anak kunci mangga je daripada kisah Qarun. Kita melihat Allah meletakkan apa, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Allah meletakkan apa, kalau kau tidak yakin dengan janji azab yang pedih sekiranya tidak melaksanakan syariat, tidak melaksanakan harta tersebut adalah sementara, perlu ditegakkan ataupun diberikan kepada saluran yang betul. Makanya apa, ini kisah Qarun yang mana kita boleh kongsikan pengajaran bahawasanya makhluk yang terkutuk, makhluk yang dilaknat ini, mudah-mudahan kita menjadi sebagai muhasabah. Kita ada harta sebagai kaya, mudah-mudahan kita mendapat di kalangan orang-orang yang tidak merugikan. Jadi saya persilakan kepada Al-Fadhil Ustaz Khairullah untuk berkongsikan kisah Qarun ini supaya menjadi simbol kekuatan kepada kita meletakkan harta pada jalannya. Silakan. Terima kasih. Jadi alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi terima kasih pada moderator kita, panel kita yang sudah bersama dengan kita sejak beberapa episod ini. Jadi bila bercerita berkaitan dengan kisah Qarun, iaitu satu nama yang masyhur di alam Melayu. Kalau kita dengar dulu-dulu kecil-kecil, jom kita pergi cari kata Qarun. Sebenarnya Qarun ini adalah satu nama yang sinonim dengan kekayaan. Dan sebenarnya kita juga lupa sebenarnya bila disebutkan nama Qarun, sebenarnya dia merupakan orang yang tamak. Dan nama ini nak dikatakan dikenang oleh manusia, sehingga dinamakan harta-harta yang kita jumpa tidak tahu tuannya dan sebagai harta. Apakah kisah Qarun yang sebenarnya dan siapakah Qarun sebenarnya? Para penonton yang dirahmati Allah SWT, Qarun ini sebenarnya adalah salah seorang daripada umat Bani Israel, kaum Bani Israel, dan sebagai riwayat menyebutkan bahawa beliau adalah sepupu kepada Nabi Musa AS. Kita tahu Nabi Musa ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah SWT kepada Bani Israel, dan antara Nabi yang hebat dakwahnya, diberi oleh Allah Ta'ala bantuan dengan Nabi Harun AS sebagai pembicara, dan antara Nabi yang hebat sehingga digelar Kalimullah, yang boleh bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi di zaman Nabi Musa AS ini, Qarun ini asalnya adalah sebagai seorang alim ulama di zaman Bani Israel. Ulama ni dulu, tapi dia hebat dalam kitab Taurat. Sekarang ni kita tengok ustaz-ustaz itu, ahli ulama ni, anak ulama kita tu, guru kita hebat mentafsir Al-Quran dan sebagainya. Begitu juga Qarun zaman dahulu. Sehingga Qarun ini sering didoakan oleh orang-orang miskin milik Israel untuk menjadi kaya.
Dan kita tahu kehidupan Qarun sebelum dia menjadi kaya adalah kehidupannya fakir miskin, tetapi suka bagi sedekah. Disebabkan lantaran dia suka memberi sedekah pada fakir miskin ini, maka ketika itu dia merasakan bahawa dialah orang yang paling layak untuk menjadi kaya. Jadi sebenarnya lama-lama biasa manusia ini dipuji, lama-lama naik dia punya kebanggaan diri. Jadi berlaku benda yang sama kepada Jadi sidang peraturan dari Allah SWT, apa yang berlaku, beliau bertemu dengan Nabi Musa AS yang ketika itu seorang Nabi yang makbul doa, minta alangkah baiknya Allah memberi kekayaan kepada aku. Ini doa yang diminta oleh Qarun. Lalu Nabi berdoa supaya Allah memberikan harta yang melimpah ruah kepada Qarun. Jadi sidang peraturan dari Allah SWT, kita lihat bila didoa oleh seorang Nabi maka makbul. Bila makbul, kaya raya Masya Allah taala. Dan kita lihat dalam Quran lebih kurang 4 kali Quran menyebutkan tentang Qarun, dan semuanya berkaitan dengan sifat-sifat yang tidak baik yang berkenaan dengan Qarun. Dan kita lihat ketika mana Qarun ini dia keluar kepada masyarakat, ketika itu dia sudah menjadi kaya dan dia berbangga dengan bajunya yang mewah, dia berbangga bahawa dia orang yang paling kaya, seperti yang moderator kita sebut tadi. Sehingga anak kuncinya itu dibawa oleh 40 orang pemuda. Sebagai riwayat kata 40 ekor unta nak bawa anak kunci. Dan gudang hartanya yang amat melimpah ruah, sehingga kalau sempat tuan-tuan kalau pergi ke Mesir, ada satu tasik nama tasik Qarun. Dulu diceritakan bahawa tasik itu adalah segala khazanahnya yang tenggelam, dan tasik itu berbau busuk sehingga sekarang, tanda dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada cerita di sini tuan-tuan, iaitu kita melihat bahawa orang yang kaya yang tidak bersyukur pada Allah Ta'ala dengan nikmat yang diberi, maka laknat ataupun ujian bala daripada Allah Ta'ala yang akan menimpa dia. Ini merupakan salah satu daripada ujian Allah Ta'ala yang Allah balas direct, yang Allah balas terus bagi umat-umat terdahulu. Tetapi kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW, walaupun kadang-kadang kita bangga dengan kekayaan kita, mungkin Allah tidak balas sekarang, tetapi di akhirat kelak akan mungkin lebih teruk. Inilah perkara-perkara yang perlu kita ambil tahu. Dan sebenarnya kita lihat daripada kisah Qarun ini yang boleh kita jadikan iktibar. Kaya mana pun kita, banyak harta mana pun kita, hebat mana pun kita ini, hendaklah kita ada rasa tawaduk kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita lihat Qarun asalnya seorang ulama, Qarun asalnya seorang yang miskin, seorang yang dekat pada Allah Ta'ala, seorang yang boleh membaca kitab Taurat dan dikurniakan pula suara yang sedap, boleh mengaji sedap. Tetapi dengan sebab harta dia menjadi kufur. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala yang di dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Allah beri kemewahan, kamu harta yang bertumpuk-tumpuk, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu ni kumpul harta ni sehingga dah masuk kubur dah. Kamu dah datang kubur baru ingat, oh dah mati rupanya. Anak kata banyak sangat. Dan akhirnya Qarun ini mengalami sikap yang kufur pada Allah Ta'ala dan akhirnya mati di dalam kemurkaan. Dan kita lihat sikap inilah sebenarnya satu sikap yang tidak baik, yang bukan ada pada diri kita saja, tetapi sejak zaman dahulu, kerana harta, kerana tipu daya harta, tipu daya dunia daripada Allah Ta'ala kepada manusia. Jadi itulah kisah Qarun yang boleh kita ambil. Wallahu ta'ala. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz yang memberikan satu peringatan yang cukup hebat. Sebenarnya harta kekayaan sementara itu tadi perlu diterapkan dengan ilmu yang padu. Sebab apa kita melihat kisah Qarun, bila mana Nabi Musa mendoakan Allah supaya harta itu tadi menjatuh kepada Qarun dan ditelan bumi, daripada Qarun sendiri ditelan oleh bumi, daripada lutut dia, daripada perut dia, daripada dada sampai ke perpusuk bumi. Ada yang mengatakan apa, daripada satu tahun sampai ke dasar bumi. Jadi kita melihat tuan-tuan dan Allah Ta'ala, sesungguhnya harta itu adalah pinjaman. Jadi nak tak nak kita kena kembali dan letakkan pada tempatnya. Jadi insyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini dengan kupasan yang lebih menarik. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Bicara Hikmah, insyaAllah. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically.
in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, sudah penonton yang masih lagi setia dalam program Bicara Hikmah. Tadi kita telah membincangkan bersama Ustaz Khairullah yang mana telah menjelaskan akibat azab yang pedas sekiranya kita kufur dengan iman Allah berupa harta, daripada baik, daripada beriman, daripada alim bertukar menjadi murtad dan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak tergolong di antara golongan tersebut. Jadi insya-Allah pada hari ini kupasan seterusnya kita ingin mengupas lebih lanjut. Kadang-kadang bila kita melihat, kita sepatutnya tambah semangat untuk mengorbankan jiwa kita, harta kita pada jalan Allah dengan meneliti kisah para sahabat. Seumpama Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah menangis, dia risau kerana apa? Dia takut harta yang terlalu banyak ini tadi memberi fitnah untuk agama dia. Jadi kita melihat mungkin Ustaz boleh memberikan satu galakan. Harta yang banyak kalau digunakan untuk Islam, makanya apa, dia akan memberi satu faedah yang terbaik untuk umat Islam. Mungkin Ustaz memberikan saranan. Saya mempersilakan kepada Al-Fadhil Ustaz Amri untuk meneruskan bicara. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih ucapkan kepada sahabat moderator, sahabat panel serta sidang penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian. Perkara yang pertama yang perlu kita pelajari daripada kisah yang telah diceritakan oleh Ustaz Khairullah tadi berkenaan tentang bagaimana sikap seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bila dikurniakan harta benda, akhirnya dijadikan harta itu dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga kita perlu faham di sini bahawasanya kadang-kadang kita boleh jadikan harta itu kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana banyak kisah para sahabat Nabi yang mana mereka ini kaya raya, tetapi kaya raya itu tidak menyebabkan dia jauh daripada Allah SWT. Sebab apa begitu sahabat-sahabat sidang penonton yang sekalian? Sebab mereka faham bila mana kita ni memiliki harta, perlu kita sedar bahawasanya itu semua hanyalah pinjaman daripada Allah Ta'ala. Maksud kata, harta, kereta, rumah itu milik Allah. Malulah kita kalau kita ni meminjam kepada Allah Ta'ala, tapi kita makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita nak elakkan. Sebagai contoh kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang kita sedia maklum bahawasanya merupakan manusia yang paling kaya di dunia. Tidak ada kekayaan sebelum dan selepas daripada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kekayaannya tu bukan dari sudut material, tetapi kemegahan, kehebatan, kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam itu dalam konteks dia menguasai segala makhluk-makhluk bumi. Termasuklah kekuasaan, kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam itu, dia mampu mengarahkan angin. Yang ketika itu, kisah yang lain, berlakunya hujan lebat di negara Israel. Maka Nabi Sulaiman telah mengarahkan angin, telah mengarahkan air hujan yang dekat negara Israel itu pindah ke negara dia. Bagaimana yang kita perlu jelas di sini bahawasanya bila mana kita ni dianugerahkan oleh Allah kekayaan, kehebatan, kekuasaan, perlulah kita balik kepada Allah Ta'ala. Itu sandaran yang sebenar. Sebagai contoh yang lain, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar, mereka orang yang hebat. Mereka merupakan businessman yang berjaya. Satu ketika datang seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, nampak Nabi keadaan sedang murung, macam terfikirkan sesuatu. Datang sahabat Nabi ni, wahai Rasulullah, kenapa kamu murung? Kamu ada masalah apa? Maka Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya aku nak menyebarkan Islam, tapi aku tak ada duit. Maka bila dengar rintihan, bila mendengar perasaan, aduan daripada Rasulullah itu, maka sahabat ini terus mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ada sekebun taman yang penuh dengan buah-buahan tamar. Baru tumbuh, baru berbuah dia punya buah tamar tu. Maka dengan ini aku sedekahkan untuk jalan fisabilillah. Bila mana dengar daripada saranan sahabat itu, kecoh di seluruh tanah
tanah Arab ketika itu, sampaikan berita ini terdengar oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila mana Abu Bakar dengar kisah ini, maka Abu Bakar jumpa ya Rasulullah, dengan ini aku nak sedekahkan seluruh harta benda untuk Islam. Maka Rasulullah bertanya pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa kamu tinggalkan untuk anak isteri kamu? Maka aku telah tinggalkan pada mereka Allah dan Rasulnya. Subhanallah, betapa mereka ini faham keadaan bila mana kita ni memiliki rezeki, memiliki kekayaan tapi tidak melupakan kepada Allah. Maka bila kita sambung cerita tadi, bila mana dengar pula Sayyidina Umar akan Abu Bakar telah serahkan segala harta benda dia, maka Umar pun turut hadir ke jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku pun nak sedekah separuh daripada harta, separuh daripada harta aku nak sedekahkan untuk fisabilillah. Maka datang lagi seorang sahabat, bila dengar kisah Umar, datang, ya Rasulullah, aku pun nak serahkan seluruh hartaku macam mana sahabat-sahabat yang lain. Tetapi Rasulullah melarang. Sesungguhnya kamu tidak boleh menyerahkan segala harta kamu, kerana kamu ni tidak mampu. Kamu tidak seperti Abu Bakar, seperti Umar, yang mana mereka ni hebat dalam berniaga. Maksud kata, dia sedekah, dia tahu nak buat apa untuk dapatkan balik kekayaannya tu. Nak katanya apa pengajaran yang boleh kita dapat daripada peristiwa sahabat-sahabat dan peristiwa Nabi Sulaiman AS, iaitu pastikan dalam kita memiliki kekayaan itu, jangan sampai kita semakin jauh tak bayar zakat, syok sendiri. Kita sampai kita lihat zaman sekarang, kalau kita tengok realiti orang kampung, masyarakat kita sekarang di Malaysia khususnya, kadang-kadang masjid tu kecil je, tapi beno 3 tingkat banglo, seolah-olah nak nampakkan rumah Allah Ta'ala itu lebih kecil daripada rumah dia. Allah Rabbi, bagaimana kondisi itu sahabat-sahabat sidang menonton Allah sekalian. Sebab itu perlu kita landaskan keimanan kita, pastikan kemewahan kita, kekayaan kita itu hendaklah kita balik kepada untuk memperingati Allah SWT dengan kita banyakkan sedekah, menyumbang, tolong orang-orang miskin. Jangan tinggal solat. Kalau kita lihat Nabi Sulaiman AS dalam kekayaan dia, hebatnya dia, sibuknya dia, tetapi dia tetap bersembahyang. Dia tetap mengurus takbir umatnya untuk mengikuti jalan Allah SWT. Itulah yang perlu kita ambil pengajaran daripada sahabat-sahabat Nabi. Sebab itu Quran turun sebagai panduan kepada semua umat. Dan juga Quran turun dalam pelbagai uslub. Sebab itu kalau kita lihat, kita baca Quran, pelbagai tafsir, Allah turun antara elemen uslub bahasa. Bagaimana Allah banyak keluarkan cerita-cerita sahabat-sahabat yang terdahulu. Allah turunkan cerita-cerita Nabi-Nabi yang terdahulu. Sebagai satu konteks kesedaran, kita perlu merenung keadaan orang-orang umat-umat yang terdahulu. Sebagai contoh tadi kita dah dengar tentang Qarun, yang mana hartanya menyebabkan dia makin jauh daripada Allah Ta'ala. Tapi dalam Quran, Allah ceritakan juga keadaan tentang Nabi-Nabi. Nabi Sulaiman AS, Nabi Ayub, yang kaya, tetapi kekayaannya tu tetap dia terus bersembahyang, ingat akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak kejar. Kesimpulan daripada yang perkara ini, hendaklah kita memastikan diri kita, kekayaan kita itu hendaklah kita sentiasa tawaduk dan pastikan kita sentiasa menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala. Syukran jazakumullah khair kepada Al-Fadhil Ustaz Amri di atas penerangan yang mana saya kira memang betul-betul mendalam. Kerana apa? Kekayaan yang diajarkan oleh Islam tidak pernah sama sekali Islam larang. Biarlah kita mencontoh para sahabat yang sibuk berusahawan, yang sibuk berdagang, berniaga dan sebagainya. Tetapi ada masa untuk ilmu bersama bagi Rasulullah SAW, ada masa untuk mengamalkan Islam, ada masa untuk berkongsi, untuk berjuang fisabilillah. Masya Allah, subhanallah. Tetapi apalah kiranya kita ni, walaupun hanya ada sedikit wang ataupun ada beberapa gaji, berapa banyak je, tapi kita memulakan dengan bersedekah. Kerana apa? Ada sabda Nabi, ada ahli ulama Imam Haddad mengatakan apa? Anna lis-sadaqah manafi'un ajilah wa ajilah. Sesungguhnya pada sedekah itu memberi manfaat sama ada segera ataupun lambat. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita akan teruskan lagi perbincangan kita pada selepas ini dengan kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, insya-Allah. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings. In print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages,
sustainable and innovative products, trustworthy services, Alhamdulillah, sedang penonton hadir-hadir Allah Ta'ala. Sedar tak sedar, rupa-rupanya kita telah sampai kepada episod yang terakhir di slot yang terakhir, yang mana kita akan kupas sebagai penutup untuk kita ambil ibrah dan pengajaran untuk diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan sedang penonton. Mudah-mudahan daripada episod-episod sebelum ni kita telah bincangkan berkenaan harta, berkenaan emas, muamalah, perniagaan dalam Islam dan sebagainya. Mungkin Ustaz Khairullah sendiri boleh kongsikan kepada kita semua bagaimanakah untuk kita mengaplikasikan dan kita menghasilkan tindakan yang baik dan padu berteraskan dengan Islam. Jadi persilakan. Terima kasih. Jadi alhamdulillah di dalam episod kita sebagai episod terakhir, dan perlu kita tamatkan dengan baik, iaitu bagaimana kesimpulan daripada kekayaan yang Allah beri pada kita. Contoh yang kita sebenarnya antaranya emas, perniagaan, juga kisah Qarun, Nabi Sulaiman dan sebagainya. Perlu kita ambil satu intipati penting di sini adalah bagaimanakah kita meletakkan diri kita itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya mana pun kita milik Allah, hebat mana pun kita milik Allah Taala. Bagaimana tingginya ilmu seseorang itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sidang pertanyaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terakhir suka saya baca salah satu daripada pandangan seorang sahabat, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ada menyebutkan apabila diciptakan wang dinar, diciptakan wang emas dan juga dirham ini, maka iblis laknatullah mengambil dua-dua duit ini, diletakkan kepada kedua-dua mata. Jadi apa yang disebut oleh iblis? Dinar, dirham, berbentuk kekayaan. Maka dikatakan oleh iblis, kamulah pengarang jantung dan penyejuk mata. Dinar dan dirham, disebabkan kamulah seseorang itu derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dinar dan dirham, disebabkan kamulah orang itu menjadi kufur. Dinar dan dirham, disebabkan kamulah seseorang itu dimasukkan ke dalam api neraka Allah. Jadi sedang betul dalam Allah SWT, kita lihat pada hari ini kekayaan yang Allah beri pada kita adalah sama ada ujian ataupun sebagai tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat benda ini, kekayaan. Kerana kita lihat daripada kisah Qarun tadi, bagaimana Allah melaknat dia sehingga sampai hari ini kita nampak kesan-kesan ditimbus oleh Allah Ta'ala dengan harta-harta. Dan kita lihat di dalam ayat yang lain menyebutkan tentang Qarun, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Qarun ini nama yang pertama. Di dalam surah Al-Kabut disebutkan nama Qarun dahulu, kemudian nama Fir'aun dan juga nama Haman, Perdana Menteri Fir'aun. Jadi nak kata Allah sebut Qarun ni kerana sifatnya yang takabur, sifat dia suka membangga diri. Sudah kaya, dahulunya seorang ulama, dahulunya seorang yang hebat dengan agama, tiba-tiba disebabkan kekayaan yang Allah beri pada dia menjadi satu ujian, menyebabkan dia murtad dan juga kufur kepada Allah Subhanahu. Jadi kita lihat dalam konteks kisah Qarun ini perlu kita ambil iktibar sebanyak-banyaknya dan perlu kita terapkan nilai-nilai tauladan, nilai yang baik, iaitu sifat bersyukur kepada Allah Ta'ala, supaya kita menjadi hamba Allah yang disebut dalam Quran qalilan, hamba yang sedikit. Betul, ulama mengajar kita berdoa, ya Allahumma ja'alna minal aqallin, ya Allah jadikan kami di kalangan orang-orang yang sedikit, iaitu orang-orang yang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup itu saja, dan jadilah orang yang bersyukur, dan jadilah orang yang hebat segi pemahaman agamanya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kefahaman, memberikan kita rahmat dan berkat dalam hidup kita. Wallahu ta'ala. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Khairullah. Mungkin kita boleh terus kupas kepada Ustaz Amri bagaimana kita menggalakkan mencari harta perlu tetapi dalam keadaan landasan Islam. Mungkin Ustaz boleh digalakkan dan saran seperti silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita pada hari ini, sukalah untuk anak simpulkan tentang kekayaan itu hendaklah kita landaskan atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyakkan berdoa. Kadang-kadang kita mungkin rasa kita mampu gunakan kekayaan itu untuk Islam, tetapi disebabkan bila betul-betul kekayaan itu datang depan mata kita, kita terlupa. Sampaikan nak berdoa pun tak sempat. Sampaikan kita nampak orang miskin, kita rasa mereka tu menyusahkan dan sebagainya. Sedangkan perlu kita sedar di sini bahawasanya
Kadang-kadang kita menganggap orang miskin itulah bala, golongan yang lekeh dan sebagainya, yang diuji oleh Allah Ta'ala, kesusahan dan sebagainya. Tetapi pada pendapat anak sendiri, bahawasanya kekayaan itulah sebenarnya ujian yang paling dahsyat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab miskinnya orang miskin itu, bila diuji, dia dapat bersabar dengan apa yang Allah uji, itu akan diganjarkan oleh Allah Ta'ala syurga Allah Ta'ala. Tetapi bila mana kaya, tak diuji dengan susah, itu yang kadang-kadang kita jadi selok-sonok, selesa, best, sampai terlupa akan peranan kita di dunia, peranan kita terhadap masyarakat lain dan sebagainya. Sebab itu kita perlu meletakkan bahawasanya kekayaan itu adalah ujian yang paling besar. Sedangkan miskin itulah sebenarnya satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukanlah nak katanya kita ni digalakkan untuk jadi miskin, tetapi jelas dalam hadis Nabi cerita sesungguhnya dekat syurga nanti ramai di kalangan orang-orang yang miskin. Sampaikan satu kisah dalam hadis Nabi berdoa depan sahabatnya, Allahumma ja'alni miskinan wa ja'alna miskinan. Nabi ajar pada kita doa untuk jadi miskin. Bukan kerana kita umat Islam perlu jadi miskin, tidak. Tetapi fitnah kepada kekayaan itu boleh jadi kita terus terkeluar daripada landasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana tadi cerita Qarun, merupakan alim ulama, mereka yang faqih tentang agama, tahu hakikat Allah Ta'ala, tetapi terkejut dengan kekayaan drastik, terus kaya raya, akhirnya hilang pertimbangan, menyebabkan dia terus kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang perlu kita bimbangkan bersama. Kesimpulannya, sama-samalah kita memastikan dunia itu untuk akhirat, kekayaan kita tu kita salurkan untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukuran kepada Al-Fadhil Ustaz Amri di atas kupasan yang mana memang saya rasa cukup hebat, cukup terharulah dia. Kerana apa? Tuntasnya mendalam pemahaman kita tentang harta, tentang kekayaan dan sebagainya. Jadi senang penonton, tuan-tuan dan masalah, kita sebenarnya telah sampai kepada episod yang terakhir. Di sini saya mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Khairul sendiri, Ustaz Amri dan semua ahli-ahli panel kita yang telah mencurahkan ilmu daripada episod awal sehingga ke episod akhir ini. Dan tuan-tuan sedang penonton yang masih setia bersama kami dan program Bicara Hikmah, saya rasa sedih bukan kerana apa? Kerana apa? Peluang untuk kita memberikan ilmu terhenti sekejap saja. InsyaAllah kita dalam program yang lain kita akan lebih tuntaskan lagi pemahaman kita tentang ilmu, dan mudah-mudahan kita sentiasa di kalangan orang-orang yang beruntung, sentiasa berada dalam majlis ilmu, sentiasa berada dalam kalangan untuk mencari ilmu Allah SWT. Jadi senang penonton, mudah-mudahan kita sendiri mengambil inisiatif untuk berubah ke arah yang lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada penaja program kita Bicara Hikmah bersama saya sendiri Ustaz Husnain dan penaja pakaian dan semua yang terlibat dalam menjayakan program Bicara Hikmah kita ini. Mudah-mudahan semua sekali mendapat ganjaran pahala di sisi Allah SWT, dan anda semua tuan-tuan sedang penonton beroleh kerahmatan dan keberkatan dalam hidup kita. Saya akhiri dengan sebuah pantun, mudah-mudahan mendapat keceriaan dalam diri kita sebagaimana yang telah digariskan, iaitu apa? Tuai padi antara nampak, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Tetapi rindu dengan ilmu tak ada masalah. Mudah-mudahan teruskan menuntut ilmu, berada dalam halaqah ilmu, teruskan menuntut ilmu yang seharusnya menjadi tonggak kekuatan umat Islam. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.